Okey, dah record. Okay. Tapi rakaman kelas minggu lepas saya tak sempat lagi nak upload. Tunggu je lah Okey. Yang ketiga adalah nitride. Ya. Jadi dalam kategori nitride seramik ni, yang penting adalah silikon nitride, boron nitride dan titanium nitride. Ya, Si3N4, Bn boron nitride dan Tin titanium nitride. Ya, dia kalau carbide tadi kita ada silikon carbide, boron carbide, tungsten carbide ya. Yang ini kita ada titanium nitride. Okey, properties dia adalah hard, brittle, high melting temperature dan electrically insulating. Ya, kecuali titanium nitride ni bukan insulator lah, ya. Application untuk silicon nitride adalah komponen untuk gas turbine, rocket engines dan juga crucibles, ya, melting crucibles, bekas untuk meleburkan logam, ya, melting crucibles. Boron nitride dan titanium nitride digunakan sebagai tool, ya, cutting tool dan juga coating. Right? Jadi dalam enjin kita gunalah silicon nitride ni ya dalam engine block, piston coating, jet engines. Ya, jadi silicon nitride, silicon carbide pun pakai, zirconium oxide ya, zirconia pun kita pakai. Ya. Jadi kita kena pakai ceramic ni sebab apa? Suhu dia tinggi. Ya. At high boleh run at higher temperature, excellent wear and corrosion resistant, low frictional losses, ya, boleh operate without a cooling system, low density. Ya. Cuma kelemahan seramik ni dalam komponen enjin adalah seramik ni dia brittle, ya, dia senang pecah, ya. Jadi boleh ada voids, ya, di dalam seramik itu ada voids, ya, jadi menyebabkan dia jadi lemah. Alright, dan difficult to machine. Jadi kita nak bentuk dia menggunakan proses machining susah. Okey. Seterusnya lagi seramik-seramik tadi yang tiga tadi ya kita gunakan dia juga sebagai packaging ya ataupun electronic packaging ya. Electronic packaging ni dia balut litar elektrik tu. Itu dipanggil electronic packaging. Ya. Jadi bila printed circuit board tu dia nak cover dia, kita pakai electronic packaging. Jadi kegunaan packaging ni ialah to hold the microelectronics. Ya. Jadi untuk pegang microelectronics dan juga to provide heat transfer. Jadi haba boleh dikeluarkan. Ya, sebab apa? Litar elektrik tu dia akan jadi panas. Jadi dia kena boleh keluar haba tu. Okey. Jadi yang penting adalah thermal expansion coefficient bagi chip tu, microelectronic chip dan juga packaging material tu dia mesti match, mesti sama. Ya, maksudnya kalau chip tu panas, packaging tu pun mesti panas sama dengan rate yang sama, ya, supaya dia pengembangan dan pengecutan dia tak mix match lah. Ya, dia kena sama. Okey. Jadi dia perlu thermal expansion coefficient yang sama, ya. Jadi dan juga dia perlu ada good heat transfer coefficient dan dia perlu ada poor electrical conductivity. Ya. Dia punya heat transfer kena bagus, pengalih elektrik yang bagus, pengalih haba yang bagus, tapi dia tak boleh jadi pengalih elektrik yang bagus. Ya. Itu sifat dia lah. Sebab apa? Sebab dia bungkus kita punya electronic chip tu, jadi arus elektrik yang dalam dia tu tak boleh keluar. Okey. Jadi dia perlu pengalih haba yang bagus, pengalih elektrik yang tak bagus. Ya, dia jadi pengalih elektrik, pengalih haba tapi penebat elektrik. Ya. Jadi benda tu boleh dicapai oleh ni boron nitride, silicon carbide dan aluminium nitride. Ya, tadi kita tak sebut aluminium nitride. Ya, aluminium nitride ni dia bagus, dia thermal conductivity dia 10 kali ganda daripada aluminium oxide. Ya. Dan dia punya expansion dia match dengan silikon. Ya, silikon ni banyak digunakan dalam microelectronic chip. Ya, jadi bagus. Ini aluminium nitride, ya.
Okey, aluminium nitride ni kita hasilkan dengan kita daripada aluminium dan juga nitrogen, ya. Tapi aluminium nitride ni dia tidak terbentuk secara natural, ya. Dia tak wujud, ya, kecuali manusia yang hasilkan. Alright. Jadi dia ada high thermal conductivity, ya. Dan juga dia bersifat dielectric, ya. High thermal conductivity dan bersifat strong dielectric, ya. Jadi disebabkan yang itu dia mempunyai banyak application lah, ya, dalam optics, lighting, electronics dan juga green environmental technologies. Okey. Dalam kategori nitride ni juga kita ada silicon aluminium oxynitride, ya, ataupun sialon, ya. Sebut betul-betul lah, ya. Sialon sebutan dia. Ya, dia gabungan antara silikon, aluminium, oksigen dan juga nitrogen. 4 benda tu, sialon, ya. Dia adalah specialist class of high temperature refractory materials. Okey, jadi dia adalah bahan yang have high temperature refractory materials, high strength, ya, high strength pada high temperature, good thermal shock resistance. Ini sifat dia yang bagus ni, ya, good thermal shock resistance. Maksud dia boleh tingkatkan suhu, perubahan suhu dengan mendadak dia boleh terimalah, ya. Bila panaskan dengan cepat ataupun sejuk dengan cepat, dia boleh, ya. Resistance to wetting, ya, dan juga corrosion by molten non-ferrous metals. Ini bagus dia, ya. Non-ferrous metal tak memberi kesan kepada dia, ya, sialon ni, ya. Lebih bagus daripada alumina lah, ya. Jadi dia boleh digunakan untuk handling molten aluminium, ya, aluminium cair. Exceptionally corrosion resistant, ya, dan digunakan dalam chemical industry. Okey, ini kegunaan-gunaan dia sebagai thermocouple protection tubes, ya, untuk non-ferrous metal melting, ya, sebagai immersion heater, burner tubes, ya, degassing and injector tube dalam non-ferrous metals, ya. Jadi tube lah, tube, ya, untuk kita rendam dalam non-ferrous metal. Okey, welding and brazing fixtures. Okey, itu kegunaan sialon. Okey, alright. Jadi tadi kita dah belajar ceramics jenis oxide, ceramics jenis carbide, ceramics jenis nitride. Kita ada juga ceramic jenis silicate, ya. Yang ni adalah magnesium silicate, ya. Dia adalah compound of magnesium, silikon dan juga oksigen, ya. Kelebihan dia adalah lower in cost than alumina, ya. Lebih murah daripada alumina, ya, dengan reduce mechanical properties, ya. Mechanical properties dia tak berapa Like itu. Ayuk, tak tahu Ayuk. Doktor, ni doktor. Ayuk, siapa buat? Aida. Okay, kita teruskan. Aida buat tu. However, it has a very good electrical. Aida buat tu. Hello. Hello. Dang, ajar Dang. Tanjung Karang sila ngajar. Kan juga tadi macam mana?
Berani tengah rekod ni. Tanya orang. Aduh. Tanya orang lah. Jadi sekarang Aida lah aja. Aida tadi yang fokus. Aida aja. Awal. Okay, Assalamualaikum. mantap. Doktor. Allah. Dek, mana ayah, Dek? Dek, ayah tak marah ke main back sorang-sorang? Mantap, Afif Muhid. Habis Mohit lah aja. Macam mana bunyi dia? Magnesium silikat. Dia macam ni, Pak. Dia macam ni. Alah, hilang. Sialon. Halo. Halo. Dengar. Korang borak sama korang ngumpat. Duduk dapat masuk ada. Tak, orang rindu doktor, rindu. Ada. Kita orang gumpat tak ada. Kita orang Mana ada? kita orang baik. Tak ada lah. Jangan, itu semua orang tu. Tapi bohong. Tapi bang. Hilang lagi. Dia hilang lagi kan. Sangkut lagi ke? YB ni. Wah. Aduh YB. Dia macam mana Pak? Masjid Tanah. Hey. Dia macam mana Pak? Dah jadi YB dah. Dah malam jadi YB dah. Mantap Afif Muhid. Main jam. Harry. Aduh. Harry. Yo. Tak pergi tangkap babi je. Babi dah tak ada dah. Soalan apa? Astaga Zaki. Apa ni? Zaki mencarut. Apa tu Zaki cara apa? Okey, Jangan saya carut, dengar. jangan. Saya dengar. Ayo Zaki. Zaki. Zaki mulakan dulu. Nama dia Zaki. Kick Zaki. Tolong jangan mencarut ya, walaupun kelas tak ada. Zaki, dengar tu. Saya tak dengar. Okey, saya dah tukar dah. Saya guna Wi-Fi UTM Ui, dapat. Okey kot. Sekarang Wi-Fi UTM laju sebab apa student tak ada. Oh. Rindu wifi kan. Nampak tak permainan dia. Okey, jadi laju korang tak ada, saya Wi-Fi UTM laju. Okey, jap mana tadi? Kita share balik. Discard. Okey. Tak balik. Okey, sampai sini tadi kan? Betul? Ya. Okey. Okey, sambung. Rekod pun sambung. Jadi kita ni ada juga ceramik magnesium silicate. Ya. Dan kelebihan dia ada sifat-sifat yang alumina baguslah, dia high heat resistant ya, lagi dia bagus menahan erosion ya, tapi kurang sikitlah sifat dia ya, dia lower in cost compared to alumina ya. Jadi digunakan sebagai electrical insulation untuk banyak komponen-komponen electrical ya, dan juga elektronik dan juga domestic appliance ya, magnesium silicate ni ya. Jadi kalau di rumah tu komponen elektrik yang macam seramik tu besar kemungkinan dia adalah magnesium silicate lah ya. Plug tapi kebanyakan plug sekarang ni plastik lah kan ya. Tapi kalau yang macam seramik tu dia adalah magnesium silicate. Nak tunjuk contoh pun tak ada pula Okey, tak apalah. Contohnya macam ni, base untuk halogen lamps ya. Base untuk halogen lamp ni, ini seramik ni ya. Switches and plug, mana-mana yang adalah seramik besar kemungkinan adalah magnesium silicate. Okey, seterusnya kita ada mullite ya, mullite. Mullite ni dia adalah gabungan antara alumina dan juga silika. Ya, gabungan alumina dan silika. Ya, iaitu lebih kurang alumina dia adalah 60%
60 mol persen alumina, ya. Jadi 40 mol persen silicon oxide, ya. Dan kegunaannya kebanyakannya adalah untuk produk-produk refractories, ya, dalam industri glass dan juga steel. Right? Jadi dia ada good mechanical properties at high temperatures, ya. Jadi digunakan dalam turbine engine components. Okay. Other application adalah sebagai electronic substrates dan juga protective coatings. Okay, itu adalah mullite, iaitu gabungan antara alumina dan juga silika. Okay, jadi digunakan untuk steel industry, ya. Ini adalah mold, ini mold untuk casting ni, ya, mold untuk casting. Okay, ini adalah ditunjukkan coating, ya, coating mullite, ya, mullite coating, ya, pada silicon carbide fiber. Okay, next dalam kategori new ceramics ni adalah nuclear ceramics, ya, iaitu ceramics yang digunakan dalam industri nuklear, ya. Jadi dalam industri nuklear ni ceramik digunakan dalam dua tempat, iaitu semasa generation of nuclear power, ya, untuk penghasilan nuclear power, iaitu dia punya fuel, dia punya bahan api nuklear tu, dan juga digunakan untuk disposable of the nuclear waste. Ya, nuclear waste tu untuk dispose, untuk buang dia pakai ceramics juga. Ya. Jadi nuclear ceramics ni dia pakai uranium dan juga plutonium. Ini kira fuel untuk nuklear lah. Ya. Jadi dibuat dalam bentuk pellet. Ya. Dalam bentuk pellet. Bagi dua jenis logi nuklear. Logi nuklear ada jenis-jenis, ya, jenis sama ada water cool ataupun liquid metal cool. Ya, jadi kedua-duanya guna uranium dan juga plutonium. Okey, itu untuk fuel. Kemudian ceramik ini juga digunakan untuk dispose dia punya waste, nuclear waste ni. Ya. Jadi immobilize ataupun store dia punya nuclear phase, ya. Jadi dia punya waste tu dia proses, ya, process with other ceramics, dia tukarkan menjadi synthetic rock ataupun syn rock, ya. Lepas tu dia mix dengan cement powder, ya, dia akan jadi keras macam cement, macam konkrit. Lepas tu dia simpan. Ya, disimpanlah kat tengah laut ke, ya, kat tempat yang jauh daripada orang. Ya. Jadi ditukarkan dia kepada ceramics. Okey, contohnya adalah siamant. Siamant ni. Ya. Siamant ni adalah sejenis ceramik lah yang digunakan untuk membalut, ya, encapsulate radioactive and toxic materials. Ya, benda ni lah siamant, ya. Ni yang merah ni ialah nuclear fuel. Ya. Jadi dia balut, ya, benda tu adalah siamant, ya. Okey. Semua boleh? Boleh ikut? Alright, bagus. Boleh. Hilang. Jadi sekejap, sabar. Minum dulu. Boleh. Jadi kita dah habis bahagian new ceramics, Jadi kita ada traditional ceramics, new ceramics. Dalam new ceramic kita belajar berkenaan oxide, nitride, carbide, kita ada silicate, ya, kita ada mullite, ya, dan kita ada nuclear ceramics. Okey, next kita akan tengok ceramics yang ketiga, iaitu glass ataupun kaca, ya. Jadi kaca ni bawah kategori ceramics, ya. Dia dalam kategori ceramics. Okey, glass ni dia boleh jadi dia boleh kita definisikan sebagai state of matter, ya, dan juga dia boleh jadi a type of material, ya. Kalau dalam a state of matter, glass ni refers to amorphous
ataupun non-crystalline structure of a solid materials. Ya, itu kita panggil glassy state. Ya, kenapa dia boleh jadi glassy state tu? Sebab the material have insufficient time, ya, during cooling daripada molten state kepada dia punya crystalline structure. Ya, jadi dia tak sempat menjadi bentuk crystalline dia. Ya, kita tak bagi dia masa untuk jadi dia bentuk crystalline. Jadi baru dia nak jadi crystalline, dia dah jadi beku dah. Dia dah jadi solid. Ya, jadi dia menjadi non-crystalline. Ya, non-crystalline ni. Gelas juga adalah sejenis material. Ya, dia adalah a type of ceramic. Ya, kalau dalam definisi yang ni, gelas adalah suatu material yang inorganic, non-metallic compound, that cools to a rigid condition without crystallizing. Ini adalah definisi bagi gelas lah, glass material. Definisi bagi glass material. Ini adalah definisi bagi state matter, state of matter. State of matter ni ada macam-macam kan. Kita ada solid, kita ada liquid, kita ada gas, kita ada glass. Okey. Jadi macam mana kita nak menghasilkan glass? Ini adalah raw materials bagi glass, bahan-bahan untuk menghasilkan glass. Yang pertama, dia mesti ada glass forming oxides, oksida-oksida yang boleh menghasilkan kaca, yang ni mestilah dia punya dominant constituent, bahan utama dia. Contoh-contoh glass forming oxide adalah silicon oxide, boron oxide, phosphorus oxide. Tiga benda ni. Tapi yang paling utama adalah inilah silicon oxide, pasir. Pasir adalah bahan utama untuk menghasilkan kaca. Bahan yang kedua kena ada dalam menghasilkan kaca ni adalah flux. Flux ni tujuan dia adalah to reduce melting temperature, mengurangkan suhu lebur bagi glass forming oxide tadi. Kalau dia tak ada, suhu nak leburkan dia tinggi sangat. Contoh-contoh flux ni adalah natrium oxide, lead oxide, plumber oxide, ni kalium oxide ataupun potassium oxide dan juga lithium oxide. Okey. Sifat bahan yang ketiga adalah property modifier, ini adalah bahan-bahan tambah lah untuk dapatkan sifat-sifat tertentu yang kita nak. Jadi kita tambah to tailor, contohnya untuk menjadikan dia chemical durability, ataupun untuk mendapatkan sifat expansion, sifat viscosity dan lain-lain. Contoh kita masukkan calcium oxide, aluminium oxide. Bahan yang keempat adalah colorants, untuk kita warnakan kaca tu. Yang ni adalah mana-mana oxide yang ada electronic structure dia ada 3D dengan 4F. Jadi ini adalah minor additive. Kita campurkan kurang daripada 1 weight percent. Yang kelima adalah fining agents. Yang ni to promote bubble removal. Kita nak buang bubble dalam kaca tu. Kita contohnya kita masukkan arsenik, arsenik, strobium, arsenik oxide, strobium oxide, kalium nitride, potassium nitride, natrium nitride, natrium chloride, fluoride dan juga sulfates. Alright, jadi 5 benda ni lah bahan-bahan untuk menghasilkan glass. Okey, jadi kalau bahan utama adalah silicon oxide, dia punya basic unit bagi silicon oxide dia adalah macam ni. Ini basic unit silicon oxide. Yang merah, yang merah ni adalah silikon dan yang biru ni adalah oksigen. Dia adalah SiO4 4 negatif. Bentuk dia kita panggil tetrahedron. Right? Jadi silicon oxide ni kalau dia tersusun dengan betul, untuk dia jadi pepejal, dia punya crystalline structure dia adalah dalam bentuk quartz. Jadi quartz ataupun kuarza tu dia adalah silicon oxide yang crystalline. Cuma bentuk ni bentuk crystalline dia lah. Cuma bentuk crystalline ni
akan terhasil kalau kita sejukkan kaca tu dengan perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan dia akan jadi bentuk kristalin. Tapi kalau kita sejukkan dengan cepat, kita akan dapat bentuk gelas. Ya, yang bentuk macam ni. Ya, ini. Maksud dia punya struktur dia dah tak membentuk quartz ni. Ya, dia bentuk serabut. Ya, berbentuk serabut macam dalam rajah ni. Ya. Jadi yang ni kita panggil dia amorphous structure. Ya, non-crystalline. Ya. Dan kita boleh tambahkan sifat non-crystalline ni kalau kita tambah benda-benda ni, ya, natrium, magnesium, kalsium, aluminium, ya, kepada kita punya silicon oxide ni, jadi dia akan menjadikan dia bersifat non-crystalline. Ya. Dia akan interfere dengan the formation of the crystalline structure. Ya. Jadi boleh menjadikan dia lebih bersifat kaca. Okey, kenapa silicon oxide ni banyak digunakan untuk menghasilkan kaca? Ya, sebab silicon oxide ni the best glass former. Ya. Dia digunakan dalam 50% to 70% of the total chemistry dalam kaca. Ya. Dia naturally transform into glassy state upon cooling from liquid. Ya. Kalau bahan yang lain dia akan crystallize, silicon oxide ni tak. Ya, dia akan menjadi bentuk non-crystalline. Okey, boleh faham ya? Boleh. Okey. Sifat-sifat bagi kaca adalah brittle dan juga hard, ya, resistant to chemical and corrosion, low thermal conductivity and expansion, dielectric properties, dan dia ada sifat refraction dan juga absorption. Sifat-sifat bagi kaca lah. Yang ni rasanya semua orang faham lah. Dia brittle and hard, dia senang pecah, tapi dia keras. Ya, dia tahan kepada serangan bahan kimia. Ini macam seramik lah. Ya, yang ni keras, brittle ni sifat seramik, ini sifat seramik. Ya, low thermal conductivity and expansion ni pun sifat seramik. Ya, dielectric properties ni tak semua seramik ada lah. Ya, refraction dan absorption ni pun bukan semua seramik ada. Kaca je yang ada sifat tu. Okey, jadi glass adalah transparent and easily shaped. Okey. Okey. Doktor, kalau yang bentuk tadi tu yang sejukkan dia secara perlahan dengan sejukkan dia secara cepat tu, maksudnya kalau sejukkan dia secara cepat tu dia punya kekuatan tu lagi senang rapuh ke macam mana? Dia lagi Kenapa dia bersifat rapuh tu? Sebab dia adalah bersifat non-crystalline. Dia akan jadi bersifat lebih senang pecah. Okay? pecah. Yang ni kita sejukkan dengan perlahan. Sekejap. Padam dulu. Okay. Yang ni kita cool slowly. Sejukkan dengan perlahan-lahan. Yang ni kita cool quickly, dengan cepat. Ya, dia akan jadi bentuk non-crystalline. Ya. Kalau sifat brittle dia, okay, yang ni dia akan bersifat brittle. Ya. Yang ni dia tak brittle, dia akan jadi ductile lah. Oh, tapi dia stick glass lagi lah. Tak, yang ni dah bukan gelas lah. Yang belah kiri ni bukan gelas. Yang ni saja yang gelas ni. Gelas ni lah maksud dia non-crystalline. Yang ni dia adalah quartz, bentuk quartz nama dia. Dia adalah solid lah, ya. Solid crystalline. Okey. Alright, boleh faham ya? Boleh. Okey, itu beza antara kedua-dua dia lah. Okey, jadi contoh-contoh gelas kita ada satu jenis gelas kita panggil soda lime glass, ya. Ini dia ada 70% silicon oxide, 30% sama ada 30% natrium oxide dan juga calcium oxide. Alright? Ini kita panggil soda lime glass. Ini lagi contoh-contoh jenis-jenis gelas yang lain. Kita ada gelas jenis fused silica. Ini 96% silica, Vicor, borosilicate. Ya. Container glass ni adalah soda lime lah. Ya. Soda lime glass ni
kebanyakannya digunakan untuk menghasilkan bekas kaca. Ya. Fiberglass, optical flint dan juga glass ceramic. Alright? Jadi ini adalah sifat-sifat dan juga dia punya application lah. Fused silica dia adalah high melting temperature, very slow coefficient of expansion. Ya, jadi dia ada sifat shock resistant yang bagus. Ya. Lagi 96% silika ataupun Vicor, ini sifat dia. Pyrex sifat dia adalah thermally shock and chemical resistance. Ya, jadi Pyrex ni mungkin anda pernah dengar, ya, digunakan untuk memasak. Ya, dia boleh tahan suhu tinggi. Ya, kita boleh masak makanan ke atas dapur menggunakan Pyrex. Tu bagus je kaca Pyrex ni. Kalau macam soda lime ni, kontainer tak boleh. Ya, dia ada low melting temperature. Ya, dia tak tahan suhu tinggi. Ya, jadi dia sesuai untuk jadi bekas-bekas kaca letak makanan, ya, yang sejuk. Ya, kelebihan dia easily work. Ya, dia senang dibentuk. Jadi sebab tu kita jadikan dia bekas-bekas kontainer. Ya, durable, tahan lama. Ya, kalau anda tengok setengah kaca ni dia tak tahan lama. Ya, dia boleh teroksida sebenarnya, oksida. Ya, tapi untuk soda lime ni tak. Fiberglass ni untuk menghasilkan fiber. Ya, contohnya dalam glass resin composites. Ya, kita ada kaca yang sesuai untuk dijadikan kaca optik. Ya, kaca untuk produk-produk optik, cermin mata. Ya. Yang ni sifat dia ada high density dan high index refraction. Ya, kalau nak jadikan cermin mata dia kena ada high index refraction. Ya, jadi cahaya senang masuk ke dalam dia. Kemudian kita ada glass ceramic. Ya, glass ceramic ni nanti saya akan bagi tahu berkenaan dengan glass ceramic. Okey, dia punya composition bagi setiap kaca tu ada seperti ini. Fused silica dia hampir 100%, lebih daripada 99.5% silicon oxide saja. Itu fused silica. Borosilicate dia ada silika, natrium oxide, aluminium oxide dan dia ada boron oxide. Sebab tu dia panggil borosilicate ni. Ya, dia ada boron dalam dia. Okey. Kemudian kita ada soda lime. Soda lime ni yang seperti yang tadi, dia ada silicon oxide, natrium oxide, aluminium oxide. Dia ada sikit aluminium oxide. Ya. Kemudian kita ada fiberglass, optical flint dan juga glass ceramic. Okey. Kita akan belajar lagi detail lepas ni. Okey. Apa yang lagi membezakan antara crystalline dan juga non-crystalline, ya, antara kaca adalah non-crystalline dengan yang bukan kaca. Ya. Jadi kalau crystalline dia punya, bila kita sejukkan, ini adalah graf volume melawan suhu. Ya. Maksudnya daripada keadaan dia cecair, kita sejukkan untuk dia jadi solid. Ya. Jadi bila kita sejukkan, volume tu dia akan mengecil. Ya. Jadi bila kita sejukkan daripada suhu panas ni turun ke bawah suhu sejuk, volume bagi material tu daripada besar akan pergi ke kecil. Ya. Kalau untuk crystalline, dia punya curve ialah dia start daripada liquid ni. Okay, sekejap saya tukar warna lain. Tukar warna biru. Okay. Kalau untuk crystalline, dia bermula daripada cecair. Ini cecair, cecair. Bila kita sejukkan sampai satu tahap, dia punya volume akan menurun dengan cepat. Straight ke bawah. Ya, pada suhu tu. Lepas tu bila dia dah jadi solid, dia akan mengecut lagi bila kita sejukkan macam ni. Itu curve bagi crystalline. Kalau non-crystalline, bahagian yang menyejuk dengan cepat ni tak ada. Tak ada. Ya. Kalau crystalline, kita akan dapat, ya, tukar color lagi. Mana keluar. Okey. Kita tukar warna purple. Okey, kalau crystalline, kita akan dapat yang ni, curve yang ni. Dia akan menyejuk. Kalau crystalline dia akan mengecut dengan cepat, tapi dia tak. Dia akan mengecut perlahan-lahan.
ya, volume dia akan mengurang perlahan-lahan. Lepas tu dia akan bila dia dah jadi solid, dia akan mengecut macam ni, ya. Dia akan volume dia akan menurun dengan kaedah macam tu, ya. Jadi dia punya tahap tu, untuk bahagian yang belah atas ni kita panggil dia dalam keadaan liquid lah, dia dalam keadaan cecair, ya. Bila kita sejukkan cecair tu, sepatutnya dia jadi solid, jadi pepejal kaca ni, ya. Tapi dia tak jadi pepejal terus, dia jadi, kita panggil dia sebagai super cool liquid, ya. Liquid yang super cool lah, ya. Lepas tu bila dia dah jadi solid, ya, dia akan jadi dalam keadaan kaca, ya, dalam bentuk glass, ya. Dia tak jadi solid untuk kaca tu. Boleh faham, ya? Okey. Jadi kalau saya ulang lagi sekali, ya. Kalau crystalline, bila kita sejukkan, volume dia akan menurun. Lepas tu volume dia akan menurun dengan mengejut. Lepas tu bila dah jadi solid, dia akan mengejut balik macam ni. Ya. Ini liquid. Ya. Dan ini adalah bahagian solid. Ya. Kalau non-crystalline, dia akan menyejuk. Lepas tu dia tak menurun dengan cepat, dia akan curve dia akan bertukar. Dia punya slope dia, keturunan dia. Lepas tu dia menyejuk lagi. Macam tu. Okey? Doktor, apa beza amorphous solid dengan solid? Amorphous ni solid ni dia boleh dua lah, sama ada crystalline ataupun amorphous. Ya, macam kaca, ya. Kaca tu dia solid kan? Tapi dia adalah amorphous. Alright? Macam besi solid tapi dia adalah crystalline. Okey, boleh faham? Jadi solid ni dia boleh jadi crystalline ataupun non-crystalline. Non-crystalline ni lah yang amorphous. Non-crystalline tu dia tak ada bentuk ke macam mana? Non-crystalline tu berbentuk juga macam kaca. Kaca yang keras tu. Kaca adalah non-solid, non-crystalline solid. Ini kaca lah ni, ini glass. Ya. Ini adalah glass. Ini adalah solid macam biasalah, macam metal, ya, yang crystalline. Okey? Okey. Okey. Jadi sekarang ni balik kepada graf kita. Kita ada satu suhu kat sini. Kat sini. Suhu yang ni kita panggil TG. Ya. Ataupun TG ataupun kita panggil glass transition temperature. TG. Yang ni special untuk kaca saja. Ya, kaca dan juga non-crystalline solid yang lain dah. Macam plastik, dia ada suhu TG. Dia tak ada suhu takat memejal dia. Ya. Dia tak ada solidification temperature. Dia ada TG. Ya, yang menukarkan dia daripada liquid kepada solid. Ya. TG, ya, macam kat sini TG, ya. Okey, boleh faham? Okey, bolehlah tu. Diam tanda faham, ya? InsyaAllah. Okey. Okey, jadi untuk crystalline materials kita ada melting temperature, ya. Melting temperature ni. Ya. Tempat dia menurun dengan cepat dia punya volume, melting temperature. Ya, have abrupt change in specific volume. Ya, at melting temperature. Kalau non-crystalline, ya, macam kaca ni, dia do not crystallize. Ya, dia jadi solid juga, tapi dia tak crystallize. Ya,
dia punya specific volume dia akan vary smoothly. Ya, pada suatu suhu dipanggil glass transition temperature. Alright? Okey, jadi untuk solid yang jenis non-crystalline ni, dia ada sifat viscosity. Ya, dia masa dia nak daripada liquid nak jadi solid tu, dia viscous, dia likat. Likat macam glue lah, dia likat. Dia, tu adalah sifat viscosity. Dan kita boleh ukur dia menggunakan suatu ukuran dipanggil panggil apa nama dia ni? Viscosity coefficient, viscosity coefficient. Ya, viscosity coefficient. Simbol tau ni. Ya, viscosity coefficient. Ataupun sifat viscosity itulah, ya. Dan sifat viscosity ni dia decrease with temperature, ya. Jadi makin sejuk kaca tu, dia punya sifat viscosity dia tu akan makin rendah, makin rendah, ya. Dia makin susahlah untuk bergerak liquid tu. Alright? Okey, jadi dalam proses penghasilan kaca, ya, dia tak ada ukuran suhu tu, macam takat lebur, ya, melting temperature, solidification temperature tu dia tak ada suhu yang tertentu. Dia punya untuk kaca suhu dia tu dia bergantung kepada viscosity. Ya, jadi biasanya melting temperature bagi kaca, dia punya viscosity dia dalam 10 pascal second. Ya, maksudnya viscosity dia masih 10 tu masih tinggi lah viscosity dia. Dia susah lagi untuk dia masih lagi likat, ya, masih lagi viscous. Ya. Kemudian kita ada working point pada viscosity yang tinggi 1000 PS. Working point ni maksud dia pada suhu yang kita boleh ubah bentuk dia untuk kita kerjakan dia. Ya. Kemudian kita ada softening point, ya, suhu di mana dia lembut, ya. Kemudian kita ada annealing point, ya. Annealing point ni ialah dia punya heat treatment, ya, dan juga strain point, ya, pada viscosity yang paling tinggi sekali. Ya. Jadi yang ni dia dah menjadi solid betul lah, dia dah jadi solid betul. Dia keras lah, keras. Okey, boleh? Boleh. Take 5 ya. Berapa dah? 3. 3. Pukul 3 dah. Okey, take 5. Boleh take 5. 5 minit ya. Mantap. Okey. Dah nak habis dah pun. Banyak juga lagi. Okey. Banyak lagi. Sabar, banyak lagi. Lagi 17. Boleh. Boleh. Tak ada hal lah. Doktor.
Okey, jom sambung. Boleh. Boleh. Okey. Kita tengok balik apa ni material yang digunakan untuk menghasilkan kaca, ya. Bahan utama dia adalah silikon oxide lah, pasir, ya. Dan kita campurkan bahan-bahan yang lain, ya, natrium oxide, kalsium oxide, aluminium oxide, magnesium oxide, potassium oxide, lead oxide dan juga boron oxide. Okey, dan kegunaan dia adalah sebagai flux, ya. Flux ini adalah promoting fusion, ya. Dia memudahkan berlakunya tindak balas lah, ya, semasa pemanasan. Increase fluidity in the molten glass, ya, memudahkan untuk dia mengalir, ya, jadi memudahkan untuk processing. Nah, pen saya. Okay, improve chemical resistance against attack, by acid, basic substance, water, add color to the glass dan juga alter the index of refraction. Itu dia punya sifat-sifat dia. Okay, ini adalah produk-produk bagi glass, ya, macam-macam, ya. Tapi produk yang paling banyak adalah yang ini, window, ya, untuk sebagai tingkap, ya, tingkap bangunan. Digunakan sebagai kontainer bekas. Digunakan sebagai light bulb, okay, laboratory glassware, ya, sebagai glass fiber dan juga sebagai lenses, ya. Lenses ini adalah optical glasses. Okey. Jadi kita ada windows, ya. Windows, light bulb untuk mata lah, ya. Contoh-contoh dia adalah borosilicate glass, ya. Borosilicate glass ni adalah Pyrex, ya. Colored glass ni kita tambah metal oxide, ya, seperti tadilah natrium oxide, ya, ferrum, sulfur. Kita ada lead glass, ya. Lead glass ni dia kita tambah plumbum ni, bila kita tambah plumbum dia akan meningkatkan refractive index, ya. Jadi dia macam bersinar, ya, bersinar macam yang ni lah, ya. Kaca-kaca yang bersinar, ya. Jadi kita panggil benda ni macam kristal, ya, kristal, cawan kristal, ya, yang bersinar-sinar tu adalah lead glass. Okey, jadi kaca bila kita bahagikan dia berdasarkan kepada composition, dia ada 6 jenis, ya, iaitu fused silica, soda lime silica, ya, ataupun kita panggil dia window glass, sodium borosilicate glass ataupun borosilicate glass ataupun Pyrex, ya, lead oxide glass ataupun kita panggil dia crystal glass, aluminosilicate glass dan juga oxide glass. Ada 6 jenis, ya. Jadi kita akan belajar satu persatu setiap jenis glass, iaitu yang pertama ialah fused silica glass ataupun kita panggil vitreous silica glass. Yang ni adalah kaca yang terdiri daripada silikon oxide saja. Ya, dia hampir 100% silicon oxide. Jadi sifat dia adalah very low thermal expansion, ya. Dia tak boleh nak mengembang dengan banyak. Very hard, resist high temperature, boleh sampai 1500 darjah Celsius. Ya. The most resistance against weathering, ya. Jadi serangan alkali, ya. The more resistant against weathering. Okeylah, ya. Jadi serangan kepada alkali dia tak merosakkan dia, ya. Jadi dia tak stain. Setengah kaca tu dia lama dia jadi buruk, macam berkarat kan, ya. Tapi silikon oxide ni, fused silica ni tak, ya. Jadi dia boleh tahan suhu tinggi, jadi boleh digunakan di dalam furnace, ya, dalam melting crucibles, ya. Alright, jadi high spectral transmission, not subject to radiation damage, ya, yang boleh menyebabkan browning in glasses, ya. Jadi kaca ni kalau dah lama dia akan jadi bercoklat, ya, even cermin muka kan, ya, dia boleh lama-lama coklat sebab kesan daripada radiation lah, cahaya matahari, lama-lama dia akan jadi browning, okay. Jadi ideal for space vehicle windows, ya, untuk kapal angkasa, ya, wind tunnel windows, ya.
dan juga optical system untuk spectrophotometric devices. Ya. Kelemahan dia adalah difficult to process and expensive. Ya. Sebab dia silicon oxide saja. Ya, jadi digunakan untuk optical lenses, mirror substrates, ya, space vehicle glass windows, ya, dan juga crucible. Ya. Okey, jenis kaca yang kedua adalah soda lime silica glass ataupun window glass, ya. Yang ni adalah silika 72%, lepas tu natrium oxide 14.2%, magnesium oxide 2.5%, lepas tu kita ada calcium oxide 10%, alumina 0.6%. Ya. Sifat dia adalah transparent, easily formed, ya. Most suitable for window glasses, ya, paling sesuai lah untuk menghasilkan tingkap, ya, kaca tingkap, ya. Dia ada high thermal expansion, ya, dia boleh mengembang dengan banyak lah, ya, dan poor resistance to heat, ya, jadi haba boleh masuk, ya. Jadi kalau kat tempat panas, kita guna window glass ni, jadi dia panas lah, dia bukan penebat haba. Okey, jadi kita boleh menjadikan dia flat glass, container, ya, press and blownware, ya, lighting products, ya, untuk produk-produk yang tak perlukan ketahanan chemical dan juga tak perlukan tak memerlukan ketahanan suhu tinggi. Ya, sebab ini adalah kelemahan kepada soda lime silica glass ni. Okey, yang ketiga adalah sodium borosilicate glass ataupun Pyrex, nama komersial dia. Yang ni silika 81%, ya. Beza kat sini ialah kita ada boring oxide ni, ya. Jadi dia jadi borosilicate glass tu. Okey, kelebihan dia adalah dia boleh tahan suhu berbanding window glass tadi, ya. Jadi kita boleh gunakan sebagai chemical glassware, ya, barang-barang dalam makmal kimia tu Pyrex kan. Ni adalah borosilicate glass lah. Ya, untuk memasak, ya, cooking glass, ya, car headlamps, ya, lampu kereta tu, dia pakai borosilicate glass, ya. Okey. Thermal coefficient dia adalah low, ya. Dia punya CTE, coefficient of thermal expansion, berbanding dengan soda lime glass, ya, jadi dia adalah dimensionally stable, ya. Jadi disebabkan oleh CTE dia yang rendah juga, dia boleh tahan kepada cracking, ya, from thermal shock, ya. So baguslah, ya, kalau thermal expansion yang rendah. Jadi digunakan untuk reagent bottles, ya, botol bahan kimia lah, ya, optical components dan juga household cookware, ya. Jadi kalau awak pergi kat dapur, ada periuk kaca untuk memasak tu, mak awak punya, itu adalah Pyrex lah, borosilicate glass, ya. Cuba tanya mak awak mana pinggan Pyrex, itu jenis borosilicate glass, ya. Okey, yang keempat adalah lead oxide glass. Ini yang kaca yang ada plumbum dalam dia, ada lead oxide, ya, sebanyak 25%. Lepas tu dia ada kalium oxide ni ataupun potassium oxide. Okey. Kelebihan dia lah, dia ada high refractive index, menyebabkan dia macam bersinar, ya, dia jadi brilliant lah, sebab tu dia panggil dia crystal glass. Macam ya, botol kaca yang bersinar tu, tu kebanyakan dia ada lead kat dalam dia, ada plumbum, ya, menyebabkan dia bersinar. Ya. Kenapa dia bersinar? Sebab dia high refractive index. Cahaya tu dipantulkan balik kepada kita, ya. Jadi dia bersinar-sinar, ya. Okay. Kemudian sifat dia lagi ialah dia ada high elasticity, ya, menyebabkan dia boleh ring ni, ya, macam kaca tu kalau orang
nak cheers tu dalam cerita orang putih kan, dia lagakan kaca tu kan, dia akan berdenting ring. Dia boleh berdenting boleh ring sebab sifat dia adalah high elasticity. Okay. Jadi dia adalah workable masa nak menghasilkan dia di factory, tapi dia cannot stand heating very well. Ya, dia tak tahan suhu tinggi. Okey, jadi lead oxide ataupun crystal glass ya. Yang kelima adalah aluminosilicate glass. Okey. Yang ni tak banyak kegunaan dia tapi penting. Yang ni dia ada aluminium oxide ya, 20% aluminium oxide. Ya. Sifat dia adalah dia can withstand high temperature and thermal shock. Jadi kita gunakan dalam combustion tubes, ya, gauge glasses, ya, for high pressure steam boiler, ya. Sebab certain boiler ataupun bekas yang ada suhu tinggi dalam dia, dia nak cermin juga, kaca juga untuk tengok dalam dia tu macam mana. Jadi kaca tu yang untuk kita tengok tu dia pakai aluminosilicate glass lah. Ya, jadi dia adalah kita panggil sebagai gauge glasses. Ya, untuk tengok kat belah dalam tu macam mana. Lagi adalah halogen tungsten lamps, ya, lampu halogen, ya, dia sebab lampu tu suhu dia tinggi 750 darjah Celsius. Jadi dia pakai aluminosilicate glass. Okey, jadi kaca untuk lampu ni dia pakai aluminosilicate glass, ya. Dia punya bekas dia, base dia ni dibuat daripada apa? Dia punya bekas. Seramik apa? Untuk halogen lamp tadi. Alah. Silikat. Betul ke magnesium silicate? Saya cuba. Betul. Saya sokong. Main agak je. Nanti korang refer balik lah. Saya pun lupa. Alah. Aduh. Orang caca power. Korang punya ni, iPhone korang ni, itu adalah aluminosilicate glass. Bukan iPhone je lah, semua handphone lah yang Gorilla Glass tu. Gorilla Glass tu adalah aluminosilicate. Ya. Dia memang tahan cala, tahan cala aluminosilicate ni. Dia sebab dia sifat dia keras tadi dia high temperature, withstand high temperature. Lepas tu thermal shock, ya. Boleh tahan suhu tinggi lah. Ya, tapi dia keras ya. Aluminosilicate glass ni yang digunakan untuk Gorilla Glass tu dan juga boiler gauge glass. Ya, boiler gauge glass untuk kita tengok belah dalam boiler. Okey, yang terakhir adalah oxide glass, ya. Oxide glass ni ialah alumina 90%, kita campurkan dengan germanium oxide 10%. Ya. Ini adalah extremely clear glass dan kita gunakan sebagai fiber optik. Ya. Jadi fiber optik dia guna kaca ni lah, ya, untuk communication networks. Ya. Jadi dalam fiber optik ni data tu dihantar menggunakan cahaya. Ya, jadi cahaya tu dia tak boleh hilang. Dia punya sifat ni lah. Jadi bila pakai germanium oxide ni, dia punya losses dia sampai hanya 5% saja pada setiap 1 kilometer. Ya. Jadi dia boleh menghantar cahaya sebab dia sifat dia adalah extremely clear glass. Ya. Dia sangat clear lah. Okey, jadi boleh faham ya? Itu dia 6 jenis kaca. Ya, tadi tu mula sekali tadi apa? Fused silica. Ya. Lepas tu apa? Soda lime silica. Ya. Ya, untuk window. Yang ketiga apa? Borosilicate glass. Ya. Yang ni Pyrex. Pyrex yang tahan suhu tinggi. Okey, lepas tu kita ada oxide glass, lead oxide glass. Lead oxide, plumber yang kristal, ya, yang bersinar. Sifat dia high refractive index. Lepas tu kita ada aluminosilicate glass. Ya, aluminosilicate ni digunakan untuk apa? Halogen. Korang punya phone, lamps, iPhone. Phone punya glass cover, ya. Dan yang terakhir sekali ialah yang ni oxide glass untuk fiber optik. Fiber optik.
Okey, dalam gelas juga kita ada satu jenis material kita panggil gelas seramik, iaitu gelas yang bersifat seramik. Dia adalah kaca tapi bersifat seramik. Asal jadi bunyi macam ni ya? Ya, mute dia ni. Semua orang mute kan? Mute. Siapa? Lokman jerit tadi terus hilang. Oh, ada balik? Okey, tak apa. Ini sebab wifi UTM lah kot. Okey, ni gelas seramik, iaitu gelas yang bersifat macam seramik. Ya. Seramik ni dia antara sifat dia adalah crystalline. Dia crystalline. Jadi kaca tu adalah non crystalline. Kita tukarkan dia kepada crystalline. Ya, jadi kita punya kaca tu kita jadikan dia crystalline. Kita dah buat kaca, dia dah jadi kaca, dah jadi solid, dah sejuk pada suhu bilik. Kita buat heat treatment kepada dia supaya dia jadi bertukar jadi seramik. Dia bertukar jadi crystalline. Jadi bila dah bertukar jadi crystalline, dia akan jadi kuat sifat dia. Ya, dia lebih strong. Ya, dan dia tak mudah pecah. Ya, kurang sifat brittle dia. Okey. Jadi untuk gelas seramik ni apa yang kita buat? Kita jadikan dia kaca dulu, jadikan dia gelas dulu. Lepas tu kita lakukan heat treated. Ya. Jadi apa yang berlakulah proses devitrification or recrystallization of the glass. Gelas tu kita jadikan dia crystalline. Ini kaedah dia. Ya. Jadi ini proses menghasilkan kaca lah. Mula kita melt, kita formkan dia. So kita sejukkan ke suhu rendah. Yang ini dia jadi gelas lah. Ya, pada keadaan ini dia jadi gelas. Apa yang kita buat? Kita panaskan balik. Ya, pada suhu dalam 800 darjah Celsius ni, pada suhu softening point ni. Jadi dalam proses yang ni dia akan berlaku nucleation. Lepas tu kita panaskan balik sampai 900 darjah Celsius, dia akan berlaku growth. Ya, iaitu kita punya kristal tu dia akan nucleate, terhasil, lepas tu dia akan membesar. Menghasilkan bahan yang crystallize. Okey. Jadi bila dia jadi crystalline, ya, bila dia jadi crystalline ni kat sini, dia punya viscosity dia akan meningkat. Ya, dia kurang viscous, ya, kurang likat. Okey, jadi gelas seramik disebabkan dia bersifat crystalline, dia akan jadi high mechanical strength, lebih tahan suhu tinggi. Ya, dia ada sifat photosensitivity, low dielectric constant, jadi bagus untuk electronic packaging. Ya, dia punya lepas tu resistance to dielectric breakdown. Ya, ada biological compatibility dan juga machinability. Jadi baguslah sifat gelas ceramics ni. Jadi gelas seramik digunakan sebagai contoh sebagai radums. Ya, radum ni adalah bahan yang boleh tembus gelombang radar. Ya, jadi dia transparent to radar, radum ni. Ya, jadi dia yang macam bahan yang transparent to radar lah. Ya. Lepas tu kita ada photosensitive glass ceramic, ya, contohnya lithium disilicate, ya. Jadi kita boleh menghasilkan macam-macam kegunaan lah, ya. Contohnya produk-produk ni lah Photoran, Photoceram, ya. Lepas tu kita ada glass ceramic yang machinable, ya. Contoh ni Makor, ya. Jadi dia boleh machine, ya. Kita boleh machinekan dia. Ya, dalam welding equipment dan juga medical equipment. Okey, dan juga macam-macam lagi lah. Contohnya dalam cookware, ya, periuk untuk memasak, kita ada glass ceramic yang ni, lithium aluminum silicon oxide yang ni, ataupun nama produk dia adalah Corningware 9608. Ya. Jadi yang ni gelas seramik yang digunakan untuk memasak. Lagi kita ada Zero Dur. Ya, Zero Dur ni adalah satu gelas seramik yang mempunyai low expansion. Ya.
Jadi digunakan untuk teleskop mirrors dan juga ring untuk menghasilkan laser. Ya. Ini adalah cermin gelas seramik untuk menghasilkan teleskop. Ya, jadi besarlah teleskop ni. Tengoklah orang tu macam mana. Ya, gelas yang besar. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan seramik. Ya. Okey, tamat topik seramik kita, topik yang ketiga, ya, seramik. Jadi minggu depan kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu polimer. Alright? Jadi bila dah tamat yang ni,